Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Qala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Kita sambungkan di sini. Wassalatu minallahi ta'ala rahmatun maqrunatun bita'zimi wa minal malaikati istighfarun wa minal adamiyina ay wa minal jinni tadarru'un wa du'a'un قاله الأزهري وغيره واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أحدها كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها والثاني في العمر مرة والثالث كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة والرابع في كل مجلس والخامس في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقده الراكب بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره رواه الطبراني عن جابر. Okay. Jadi kata dia wassalatu minallahi rahmah. Wassalatu minallahi rahmatun maqrunatun bita'zimin. Dan selawat daripada Allah Ta'ala itu maknanya ialah rahmat. Maknanya menurunkan rahmat, memberi rahmat. Yang maqrunah yang ada hubungan dengan bita'zim, dengan memuliakan dan membesarkan, memuliakan. Maknanya menurunkan rahmat dan membesarkan. Menurunkan rahmat dengan makna membesarkan, membanyakkan rahmat pada Nabi Muhammad SAW dengan makna hendak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa ada perbincangan tentang selawat daripada Allah dan selawat daripada malaikat? Ini kerana Allah Ta'ala menyebut Allah berselawat dan malaikat pun berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semuanya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi kalau begitu apa makna Allah Ta'ala berselawat? Kalau kita berselawat, itu biasa saja. Allah Ta'ala berselawat. Apa makna dia? Adakah Allah Ta'ala berdoa juga? Jadi kalau Allah Ta'ala berdoa, nak berdoa macam mana? Dialah Tuhan. Allah Ta'ala lah Tuhan. Kepadanya lah huwa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat yang ditujukan segala hajat. Jadi macam mana bila Allah Ta'ala berdoa? Bukan. Makna Allah Ta'ala berselawat ialah, maknanya ialah Allah Ta'ala memberi rahmat. Memanglah asal makna as-salatu seperti bahas dahulu. Maknanya asal maknanya ialah doa. Asal maknanya ialah doa. Tetapi bila daripada Allah Ta'ala bukanlah doa pada makhluk, pada Tuhan, itu bukan. Jadi Allah Ta'ala maknanya dia ialah as-samad yang ditujukan segala hajat. Maka makna Allah Ta'ala berselawat ialah Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Dengan menurunkan rahmat dengan makna hendak memuliakan, hendak membesarkan makhluk yang Allah Ta'ala berselawat itulah. Itu makna Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati istighfarun. Dan selawat daripada malaikat itu ialah
istighfar, selawat daripada malaikat, maknanya malaikat beristighfar. Makna istighfar makna meminta ampun, talabul maghfirah, meminta ampun. Dia muskil lah pula kita macam mana malaikat meminta ampun. Bagaimana yang kita pelajari bahawa malaikat itu adalah tidak berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa mereka beristighfar? Maka beristighfar malaikat itu adalah untuk anak Adam. Untuk anak Adam. Dia beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Itu istighfar malaikat kepada orang-orang yang beriman. Meminta ampun kepada pihak orang-orang yang beriman. Jadi itu untung kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Kita ini tidak lekang daripada kekurangan, daripada dosa. Maka malaikat pun tolong beristighfar. Malaikat pun beristighfar. Pada orang-orang alim, malaikat pun beristighfar. Itu makna istighfar malaikat. Istighfar. Istighfar daripada malaikat maknanya malaikat meminta ampun bagi pihak orang mukmin. Jadi bermakna malaikat beristighfar pada Nabi. Adakah Nabi itu berdosa juga? Itu pun kita hadkan dengan akidah kita, iaitulah para Nabi itu adalah maksum. Maksum. Maka Nabi itu maksum. Bila maksum, maknanya tidak ada dosa. Tetapi Nabi sendiri beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut riwayatnya 70 kali satu hari ataupun 100 kali 100 kali satu hari. Jadi kenapa Nabi beristighfar meminta ampun? Jadi itu bukan meminta ampun daripada dosa, kerana dia dipelihara daripada dosa. Makna maksum itu kata para ulama, maknanya bukan setakat makna yang haram, terpelihara daripada yang haram, maknanya terpelihara daripada yang makruh. Nabi tidak buat perkara yang makruh. Dan tidak juga khilaful aula, maknanya yang lebih rendah daripada makruh. Jadi Nabi Adam AS, dia memakan buah khuldi, maka itu bukan dosa. Itu bukan dosa, tapi ada kesilapan. Dia panggil ada kesilapan. Yang terbaiknya apa dia? Nabi SAW pun ada kesilapan. Kesilapan. Maknanya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang lebih sempurnanya begini. Tapi yang dipilih oleh Nabi itu yang kurang sempurna. Itu bukan dosa. Tapi itu adalah satu kekurangan. Jadi kekurangan yang begitu, kesilapan yang begitu pada Nabi dirasa besar. Kerana dia kenal Allah Ta'ala dan kasih daripada Allah Ta'ala. Kalau maknanya terlalu besar kesilapan itu, seperti orang yang dibanding oleh para ulama itu sebagai orang yang berkasih ataupun maknanya kawan baik kita lah, kawan baik. Kalau orang lain kalau angkat tangan daripada jauh dah okey, kalau jumpa. Kalau kawan baik, kalau tak sampai berjumpa depan muka, tak bertanya khabar begitu, dah jarang berjumpa, itu makna dia menyebabkan terasa hati. Maknanya tersinggung, tersinggung dengan keadaan yang demikian itu. Maka Nabi pun meminta ampun. Bukan di atas dosa ni. Allah Ta'ala telah ampunkan segala dosanya satu. Yang keduanya ialah Allah Ta'ala memaksumkan, yang maksum. Nabi itu maksum daripada dosa. Baik. Jadi malaikat beristighfar, maknanya malaikat pun memohon ampun bagi pihak Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya minta ampun bagi kesilapan. Adalah kesilapan. Itu dia. Sampai itu menjunjung perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu suka mengampun. Maka kita meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa minal adamiyyin, dan yang kata selawat daripada manusia pula, adamiyyin, Adam tu nama Adam lah. Kalau kata adamiyun, itu tambah ya, itu ya nisbah, ya nisbah. Iaitu adami, iaitu orang, sesuatu yang dinisbahkan pada Adam. Maknanya apa dia? Manusia lah. Kata adami maknanya bukanlah lembu, bukanlah
burung, bukanlah, itu makna, bukan makna bukit. Adami maknanya manusia yang dinisbahkan kepada Nabi Adam, yakni dinisbahkan macam mana, iaitu keturunannya, keturunannya. Kadang-kadang disebut Bani Adam, kullu Bani Adam khata'un. Jadi yang ni dipanggil Adamiyin, dan daripada selawat daripada manusia pula, minal insi, maknanya daripada manusia. Tadarru'un, ketinggalan yang tengah itu, tadarru'un wa du'a'un. Tadarru' maknanya merendah diri, maknanya merendah diri sampai ke tahap menghina diri. Itu dia, itu makna ibadat. Ibadat ialah ghayatu at-tadallul wal khudu'. At-tadarru' maknanya sampai ke tahap menghina diri. Itu makna ibadat. Makna ibadat, tadarru', menyerah diri pada Allah Ta'ala dan sampai ke peringkat sanggup menghina diri. Menghina diri itu macam mana? Iaitu dalam keadaan biasa kita tak boleh memukul muka, marah macam mana pun tak boleh pukul muka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali dalam peperangan. Dalam peperangan dibolehkan memukul muka. Jadi apa nama ni, walaupun begitu kita meletakkan muka kita ke atas bumi, di bumi, di tanah tempat yang dipijak orang itu, dan merendahkan dia daripada punggung tinggi lagi. Muka itu maknanya menghina diri kerana hendak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana menghina diri kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, di samping kerana sayang dan kasih sehingga sanggup menghina diri sampai ke tahap yang serendah-rendahnya. Kita tak buat begitu kepada bos kita, kita tak buat begitu kepada ibu bapa kita, tak buat begitu, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke peringkat yang begitu. Itulah menunjukkan kita sebagai seorang hamba. Maka kata dia ialah tadarru'un, merendah diri. Selawat kepada Allah Ta'ala itu maknanya merendah diri, wa du'a'un, dan berdoa. Maknanya doa itu sebahagian daripada rendah dirilah. Orang yang berdoa itu orang yang rendah diri. Kalau dia tak berdoa, dia sombong. Orang yang berdoa maknanya dia merendah diri. Dia rasa ada sesuatu kekurangan dan dia perlu minta dengan pihak yang lebih tinggi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu daripada kalangan manusia, maka dia adalah berdoa. Maknanya doa sama dengan makna bahasa lah. Makna sama. Jadi umumnya selawat daripada Allah maknanya Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Selawat daripada malaikat maknanya malaikat beristighfar bagi pihak manusia. Kemudian orang panggil selawat daripada manusia itu sendiri maknanya ialah berdoa. Kemudian ditambah di sini minal adamiyyin, minal adamiyyin. Sebut daripada adamiyyin itu kerana ai wa minal jin, itu dalam maknanya ditambahlah ni, ditambah oleh Syekh Idraj, dipanggil mudraj. Dalam nama ni ditambah oleh siapa nama ni, oleh Syekh Asy-Syibli. Qalahu al-Azhari wa ghairuhu. Kerana istilah ni yang sebut apa? Yang sebut kata as-salatu minallahi rahmatun maqrunatun bi ta'zimin wa minal malaikati al-istighfar wa minal adamiyina tadarru'un wa du'a'un. Itu ada di dalam yang disebut oleh Syekh Al-Azhari, yang disebut oleh Al-Azhari dalam kitab dia lah, kitab kitab berkait dengan bahasa ni, macam kamus lah. Apa nama kitab dia? Tahdhibul Lughah, tak silap saya lah, kitab Tahdhibul Lughah. Jadi dari segi bahasa maka dirujuk pada Al-Azhari antaranya, Al-Azhari. Dan juga ada juga daripada Al-Jauhari, Al-Jauhari. Tapi yang ni Al-Azhari, Al-Azhari. Jadi Syekh Syibli ni tambah dalam ta'rif yang diberi oleh Syekh Azhari itu, dia tambahkan mana? Ai wa minal jin. Jadi samalah juga
selawat daripada jin. Selawat daripada jin pun maknanya ialah berdoa. Maknanya berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar diberi rahmat. Allah Ta'ala tidak berdoa, dia yang menurunkan rahmat. Malaikat pula, malaikat dia beristighfar supaya orang itu tidak dilaknat, tidak dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi keseluruhan selawat itu maknanya doa untuk dapat rahmat. Cuma daripada Allah Ta'ala, dia yang memberi rahmat. Dia tak payah berdoa, dia yang memberikan rahmat. Orang lain minta Allah Ta'ala supaya diberikan rahmat. Itu maknanya. Itu aminan jin. Jadi dengan itu ada selawat daripada Allah, ada selawat daripada malaikat, ada selawat daripada manusia, ada selawat daripada jin. Kemudian di kalangan para ulama itu ada lagi yang menambah. Demikian juga daripada segala binatang dan juga segala al-jamadat. Jamadat, mana benda-benda yang tidak bernyawa pada kita ni. Seperti langit dan bumi. Seperti bukit bukau. Seperti batu dan seumpamanya. Maka itu pun berselawat. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam Quran tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard, dan berselawat dan bertasbih oleh langit yang tujuh dan juga bumi. Fa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk, fa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bahawa makhluk itu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu itu tidak faham bahasa mereka. Semua sekali bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka setengah ulama mengatakan makna selawat daripada makhluk yang lain maknanya ialah tasbih. Ditambah yang makna makhluk daripada yang lain ialah bertasbih. Macam mana makhluk yang lain bertasbih ni? Itu didengar oleh Nabi SAW, batu-batu bertasbih. Bahkan batu itu berselawat ke atas Nabi dan memberi salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan pokok kurma itu yang menjadi mimbar Nabi SAW itu tiba-tiba menangis, kerana Nabi pindah mimbar dia ke tempat yang lain. Itu menunjukkan makhluk itu, mereka itu bertasbih, kemudian selawat daripada makhluk yang lain. Maka kata sebagian ulama maknanya ialah at-tasbih. Baik. Kalau begitu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kerana itu, orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat ke atasnya. Itu dia, kita pun berselawat tasbih. Kemudian faedah pada berselawat itu banyak sekali. Antaranya yang masyhur ialah hadis Nabi SAW, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, nescaya Allah Ta'ala berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Jadi kita berselawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kita regukan usalli wa usallim. As-salatu wassalamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau sama fa'il madhi dengan fa'il madhi. Fa'il mudhari' dengan fa'il mudhari'. Kalau masdar dengan masdar. Masdar dengan masdar. As-salatu ni dia masdar ni, masdar. Tapi masdar yang pelik sikit. Misalnya salla, patutnya fa'ala, jadi tasliyah. Tapi tidak dipakai tasliyah dengan makna berdoa, itu tidak pakai. Yang dipakai ni as-salatu, ini yang pelik sikit masdar ni. Tapi ni sama'i lah. Maknanya orang Arab gunakan begitu. Baik. Jadi bila begitu, sekali kita berselawat, maka Allah berselawat ke atasnya. Mana Allah Ta'ala berselawat? Kita berselawat ke Nabi, maka Allah Ta'ala pun turunkan rahmat kepada kita. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala berselawat 10 kali. Kita selawat
Sekali Allah Ta'ala selawat 10 kali ke atas kita. Dia selawat ke atas Nabi 100 kali, Allah Ta'ala selawat ke atas kita 1000 kali. Nah, itu makna Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Oleh kerana itulah kata para ulama, berselawat ke atas Nabi SAW adalah jalan pintas. Jalan pintas untuk membersihkan diri. Kerana Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Allah sendiri yang menurunkan rahmat kepada kita kerana berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi menyatakan nak berselawat banyak selawat. Setakat mana apa nama masa yang ada tidak rugi berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat antaranya ialah aktsaruhum, orang yang paling banyak, aktsaruhum li salatan, orang yang paling banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu antara kelebihan berselawat ke atas Nabi. Begitu juga digunakan dalam bahagian perubatan. Dalam perubatan banyak sekali menggunakan berselawat ke atas Nabi. Dan didapati mujarrab. Maknanya mujarrab itu maknanya dicuba, dan telah berjaya percubaan. Itu mujarrab. Mujarrab itu daripada jarraba, jarraba cuba. Mujarrab maknanya telah dicuba dan berhasil. Itu maknanya. Kerana itu banyak para ulama apabila berubat, sakit atau sama sekali dibacakan selawat. Banyaklah faedah-faedahnya pada berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW itu dari segi dari segi amalan, dari segi amalan. Walaupun tidak ada nas, tapi kerana keberkatan pada berselawat itu umum lah. Maka cuba dibuat begitu, maka alhamdulillah hilang penyakit dan hilang kesusahan dan dimudahkan urusan. Kadang-kadang kita selalu lupa. Ada sebahagian orang bila lupa maka berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Maka jadi ingat. Itu dia. Jadi kelebihan pada berselawat ke atas Nabi itu banyak. Jadi begitu. Jadi kita ni di dalam berzikir itu maka ada baca Quran, ada baca doa, ada baca zikir-zikir pada hadis Nabi SAW, dan tambah dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berselawat saja pun boleh, kan tak boleh. Tetapi kebanyakan zikir itu tujuannya ialah menukar zikir itu untuk mengelakkan kita daripada rasa jemu. Rasa jemu. Quran itu tak jemu, mesti kita baca. Zikir ini kadang-kadang kita tukarkan. Bila dah lama kita tukarkan. Zikir itu banyak. Nak buat semua sekaligus tak cukup masa. Maka digilir-gilirkan. Digilir-gilirkan. Maka dia ada antaranya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW termasuk dalam sebahagian daripada zikir yang digalakkan. Jadi itulah secara lebih kurang tentang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan faedahnya kepada kita. Makna Allah Ta'ala pula menurunkan rahmat ke atas kita kerana kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW berdasar pada hadis yang kita baca sebentar tadi. Di situ dan sambung dia wakhtalafa. Boleh baca wakhtalafa, boleh baca wakhtulifa. Tapi yang lebih senang ni baca wakhtulifa. Dan telah berselisih. Itu kita kena takdir sendirilah. Ikhtalafa. Siapa ikhtalafa? Al-ulama'u. Wakhtalafa al-ulama'u. Balik pada para ulama. Tapi tidak disebut. Tidak disebut. Jadi biasanya kalau domain mustatir ni kena ada disebutlah cerita sebelum ada tu. Tapi di sini difaham. Oleh kerana itu untuk mengelakkan begitu maka kita baca mamniyun lil majhul wakhtulifat. Wakhtulifat. Dan dikhilafkan dan berselisih dan diperselisihkan fi waqti wujubis salati 'ala nabi, pada waktu wajib berselawat ke atasnya. Jadi sepakat para ulama menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang yang beriman berselawat apa yang amat. Sallu wa sallimu. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim. Hendaklah kamu berselawat dan mengucap salam. Ya, itu fi'il amr.
Al-amru apa nama ni? Yadullu 'ala al-wujub, apa nama yang fa'il amar itu menunjukkan wajib perbuatan pada asal, itu perbahasan ilmu usul fiqh. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Al-amar itu menunjukkan, suruh itu menunjukkan wajib. Itu wajib. Kecuali kalau ada tanda-tanda menunjukkan dia bukan wajib. Tapi asal dia, ada asal dia ialah menunjukkan wajib. Itu adalah perbahasan usul fiqh panjang perbahasan ni. Kita ambil senang sajalah. Itu al-amru yadullu 'ala al-wujub. Bila menyuruh itu, jadi fa'il amar di sini disuruh dengan cara fa'il amar. Ada juga suruh dengan cara lamul amri, ada dengan beberapa cara lagi yang suruh. Yang ni suruh dengan fa'il amar. Jadi maknanya wajib. Itu yang dikatakan wajib itu disepakati. Tapi bilakah wajib itu? Begitu. Macam puasa. Ya, inna Allah wa malaikatahu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajib ke atas kamu puasa. Bila puasa? Tak disebut puasa itu bila. Disebut dalam Quran sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan itu, bulan apa? Bulan Ramadan. Alif lam itu lil ahdi, maknanya sebut dah di atas itu bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Barang siapa yang melihat anak bulan itu, bulan Ramadan itu, maka falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Itu disebutkan waktu. Ada sekarang tak sebut juga bila waktu wajib berselawat ke atas Nabi, bila waktu. Maka berlakulah ijtihad para ulama di sini. Bilakah? Nak tengok dari segi dari dalil itu menggunakan kefahaman bahasa, menggunakan apa nama ni tempat-tempat dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW, maka dirumuskan hadis sebahagian sampai ke kesimpulan ini, sampai ke kesimpulan ini, maka itulah dipanggil pendapat ala aqwalin, pada beberapa pendapat. Jadi kita ingat apa nama hukum ni, hasil hukum semayang, haji, puasa, zakat ni berselawat. Mana ada hukum dia? Ada hukum. Berselawat. Itulah ulama-ulama kita rahimahullah ta'ala dalamnya ya, ilmu mereka itu dan kajian mereka itu. Jadi kita akan cuba ringkaskan kerana kita dah panjang dalam bahagian selawat ni. Baik. Ahaduha, ada aqwalin, boleh baca ahadiha pun boleh. Kalau kita baca ala aqwalin ahadiha, jadi ahadiha jadi apa? Ahadiha itu akan jadi apa nama ni, apa kita panggil yang mengikut tabi'in ni, badal ni akan jadi badal. Ahadiha ala aqwalin ahadiha boleh. Juga ala aqwalin ahaduha ni, ahaduha pun boleh. Itu jadi khabar ni. Ahaduha ni, ahaduha ala aqwalin, boleh juga jadi mubtada, boleh juga ahaduha. Ahaduha salah satu daripada, makna jumlah baru. Senang kita baca jumlah baru, senang kerana dia banyak sebut. Boleh juga baca apa nama ni, Ar-Rabi'i, boleh baca semua lah. Itu kalau baca badal. Senang kita baca ayat baru. Ahaduha, salah satu daripadanya, kullu salati. Ahaduha ala aqwalin ahaduha kullu salati. Ahaduha, salah satu daripadanya, kulla salati. Baiknya kita baca kulla. Kita baca kullu, tak jadi pula maknanya. Kulla kita pakai dia jadi apa, zarf. Zarf. Kulla salatin. Ahaduha kulla salatin, maknanya pada. Kalau kata kullu, itu bukan makna pada. Ni nak beri makna zarf, maka dia jadi mausuf. Maka kita baca dia kulla salatin, iaitu pada setiap sembahyang. Maknanya pada setiap sembahyang. Bila masanya? Masanya pada setiap sembahyang. Bukan makna selawat itu adalah setiap sembahyang. Kalau kita baca kullu, maknanya nama selawat itu ialah setiap sembahyang. Kan itu maknanya yang nak ni masa. Masa.
As-salat tu makna bila. Bila nak selawat itu kulla salatin, iaitu pada setiap sembahyang. Setiap kali kita sembahyang. Wakhtarahu asy-Syafi'i, dan telah memilih akannya, yakni akan nama pendapat ini qaul yang kata setiap sembahyang itu oleh Asy-Syafi'i, iaitu al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Fit tasyahhudil akhir minha, pada tasyahud akhir. Pada tasyahud tu apa ni? Tasyahud at-tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu tasyahud, mana tasyahud akhir lah. Tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud awal itu sunat. Itu sunat. Jadi yang wajibnya kat mana? Iaitu pada tasyahud akhir pada setiap sembahyang. Maknanya sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wathani fil umri marrah. Dan satu pendapat lagi. Ini bukan mazhab Syafi'i sajalah, ini luas ni perbincangan ini. Ada lagi pendapat yang katakan seumur hidup mesti ada sekali. Sekali mesti buat. Tak apalah kalau dah selesai pernah berselawat pada Nabi sekali, dah selesai. Yang lain kalau dia tak buat, maka tidaklah berdosa. Tapi kalau seumur hidup tak pernah berselawat, itu berdosa. Maknanya kalau dia tasyahud itu dalam tasyahud mazhab lain, tidak wajib, tidak menjadi rukun. Bila tak ada rukun, dia tak baca tak apalah, sahlah sembahyang dia. Tapi dia mesti berselawat juga. Berselawat juga seumur hidup sekali. Dapat lain. Wasalih, dan yang ketiganya ialah kullama dzukira, kullama, setiap kali dzukira, bila disebut akan dia, itu dzukira, mana nak fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammadin, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mana disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtarahu al-Halimi min asy-Syafi'iyyah, itu yang dipilih, pendapat dipilih oleh Imam Al-Halimi. Baca Al-Halimi, bukan Hulaimi. Halimi, tak silap saya, dirujuk pada, dinisbahkan kepada datuknya Al-Halim. Datuknya Halim. Wakhtarahu Al-Halimi. Al-Halimi. Jadi ini datuk dia. Jadi Al-Imam Al-Halimi daripada Asy-Syafi'iyah. Di kalangan mazhab Syafi'i. Syafi'iyah dipanggil Asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanafi panggil Hanafiyah. Kalau pada mazhab Hambali panggil Hanabilah. Kalau Maliki dinisbah kepada Maliki panggil Malikiyah. Malikiyah. Baik. Ini masdar sina ini. Masdar sina. Wakhtarahu Al-Halimi min Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah lain min Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i itu dia seorang. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pun dinisbah pada datuknya yang bernama Syafi'i. Syafi'i. Datuknya yang ketiga saya, itu Nabi Imam Asy-Syafi'i. Okey. Jadi itu nama ni, kita ni orang Syafi'i boleh panggil Asy-Syafi'i, maknanya orang bermazhab Syafi'i, seorang gitu. Nama Asy-Syafi'iyah itu maknanya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Al-Halimi daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i. Wa Tahawi, Al-Imam At-Tahawi min Al-Hanafiyah, daripada kalangan mazhab Hanafi. Kalau ikut asal ni Imam Tahawi ni mazhab Syafi'i. Tak silap saya dia anak saudara kepada Imam Al-Muzani. Tapi Imam Muzani ni garang sangat Al-Tahawi. Dia tak suka tok guru dia, tak suka. Walaupun bapa saudara dia. Akhirnya dia belajar mazhab Hanafi. Dan dia jadi mahir dalam mazhab Hanafi. Dan menjadi ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Tapi pak saudara dia ajar, dia tak apa faham. Garang sangat pak saudara dia. Maka dia belajar yang lain, maka pemikirannya lebih terbuka. Maka dia menjadi mazhab Hanafi. Terkenallah dia sebagai mazhab Hanafi, ulama dalam mazhab Hanafi. Tahawi al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi minal Hanafiyah. Ini pendapat mana dipilih? Setiap kali sebut nama Nabi wajib. Sebut wajib
kita berselawat atas Nabi. Dengar Muhammad, wajib berselawat. Itu makna. Wal-lakhmi minal malikiyah. Wal-lakhmi. Wa Ibn Battah minal hanabilah. Maknanya di kalangan setiap mazhab itu ada wakil. Ada wakil yang menyatakan setiap kali disebut nama Nabi wajib. Nah, itu kerana berdasar kepada hadis Nabi SAW. Antaranya al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang bakhil itu ialah orang yang aku disebut padanya, kemudian dia tidak berselawat kepada aku. Itu juga disebut dalam hadis yang lain, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hinalah ataupun rugilah. Raghima anfu, maknanya dilekatkan hidung kau itu dikotorkan dengan tanah. Itu makna dikotorkan dengan tanah. Itu makna kinayah dia. Maknanya rugi, maknanya hina. Maknanya hina, rugi. Maknanya macam celaka lah. Raghima anfu rajulin, dan celaka lah, dan rugilah. Orang yang macam mana? Orang yang aku disebut di sisi ni, falam yusalli alayya, maka tidak berselawat ke atasku. Maka begitu pendapat empat ulama ini menyatakan bahawa wajib ketika bila setiap kali disebut nama Nabi SAW. Jadi kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, ke Imam Syafi'i sendiri, maka yang wajibnya dalam solat. Jadi kalau yang lain sebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita tak jawab. Kita panggil jawab, tidak berselawat. Maka yang itu panggil makruh, tak sampai jadi haram. Kalau kata wajib, maknanya kalau kita tinggal jadi haram. Mengikut empat pendapat. Warabi' fi kulli majlisin. Pada setiap majlis, maknanya setiap jumpa orang, setiap ada orang ramai, setiap jumpa dengan keluarga, kalau ada majlis, maka kena berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Al-khamis, pendapat yang kelima, fi awwali kulli du'ain wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Pada setiap kali berdoa, dan juga di pertengahannya, dan juga pada akhirnya. Rawahu At-Tabarani. Riwayatkan oleh Imam At-Tabarani an Jabir, daripada Jabir, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tengok nombor dia tu, qala fil Majma' Az-Zawaid, rawahu Al-Bazzar. Wa fihi Musa ibn Ubaidah wa huwa dha'if. Dan padanya, pada sanad dia itu, pada rantaian sanad dia ada Musa bin Ubaidah wa huwa dha'if. Mereka banyak ulama menyatakan hadis ini adalah dha'if. Itu bernama ni pada permulaan doa dan pada pertengahannya dan juga pada akhirnya. Itu wajib. Yang ini disebut pendapatnya wajib lah. Tapi kita kata sunat saja, sunat. Itu di awalnya, kemudian di pertengahannya dan di akhir. Jadi untuk mewajibkan dengan hadis yang dhaif itu, maka para ulama kita sangat berhati-hati, maka taklah sampai kepada tahap mewajibkan. Walaupun begitu, adab kita berdoa begitulah. Begitulah. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu daripada Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Fadalah Ibn Ubaid, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pada satu hari dia dengar orang berdoa, Allahumma ghfirli warhamni, Allah ampunkan aku dan rahmatilah. Dan dia kata ajilah hada, dia kata cepat sangat kau. Orang Tengah kata gaduh, bukan gaduh. Bertumbuk itu gaduh tu makna nak cepat sangat. Gaduh sangat kau, cepat sangat. Kemudian Nabi menyatakan, apabila seorang kamu itu berdoa, idza shalla ahadukum, bila seorang kamu hendak berdoa, maka falyahmad. Mula-mula maka falyahmad, falyabda, maka hendaklah dia memulakan bitahmidi rabbih subhanahu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang maha yang maha subhanahu, maknanya yang maha suci daripada segala kekurangan, wasana'i alaihi dengan memuji juga. Tanah dengan alhamdulillah seperti kita bahas dulu.
Atau nak lebih umum, maknanya puji Allah Ta'ala dahulu. Kemudian thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas berpuji Allah Ta'ala kemudian berselawat ke atas Nabi. Thumma yad'u, kemudian thumma yad'u ba'du bima sya'a, kemudian berdoalah dia selepas itu, yakni selepas puji Nabi, selepas pada puji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi, kemudian berdoalah selepas itu ba'du ma sya'a, apa yang dia kehendaki. Itu hadis yang sahih. Maka kata para ulama, susunannya sekurang-kurangnya ialah masa mula-mula itu ada alhamdulillah dengan berselawat, kemudian kita berdoa. Sunnah yang lebih elok lagi ialah kita berselawat, kita berpuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, kemudian ada berselawat, kemudian di akhir pun kita berselawat, kemudian walhamdulillah rabbil alamin, tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada permulaan yang pada akhir. Yang di tengah ni ada perbahasan yang panjang. Tak ada orang yang buat di tengah ni. Tapi ada juga boleh diletakkan di tengah pun boleh juga. Tapi dalam kitab Al-Bujairi ni menyebutkan hadis ini ada idraj, hadis mudraj, ditambah oleh rawi. Kat mana yang fi wasatihi, pada di tengah. Tapi kalau ada yang di tengah itu dibahas oleh para ulama mencampur dengan semua hadis yang lain, dia tidak bahas yang di tengah. Ibn Hajar pun tidak bahas yang di tengah. Jadi di awalnya dan juga di akhir. Nah, kalau kita nak berselawat di tengah pun tak apalah, boleh juga berselawat di tengah. Itu rawahu At-Tabarani. Kata Nabi SAW, jangan engkau jadikan aku ke qadahir rakib, seperti bekas air. Bekas air orang yang berjalan jauh. Itu biasa berjalan jauh ni, ar-rakib berjalan jauh, musafir dengan unta lah. Jadi letak air. Jadi letak air. Air ni bila? Kalau masa ada air diperlukan letak di depan. Bila dah habis air tu, maka letak di belakang. Jadi jangan engkau jadikan aku seperti bekas air orang yang bermusafir jauh. Maka diletakkan aku bila diperlukan letak di depan, bila dah tidak diperlukan letak di belakang. Maka oleh kerana itu di depan pun kita berdoa, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.